السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya, limpah kurnia dan izinnya, kita dapat sekali lagi diberikan kesihatan, kekuatan dan taufik untuk kita meninggalkan sebentar urusan dunia. Kita memberikan sedikit masa mendengar urusan akhirat. Daripada pagi tadi mungkin saya dan tuan-tuan kita disibukkan dengan pekerjaan dan amalan yang berkaitan dengan kehidupan dunia, urusan yang melibatkan keluarga. Kemudian kita berhenti sejenak, sebentar, di antara maghrib dan isya, kita ambil sebahagian masa yang ada malam ini duduk mendengar ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya tuan-tuan, dalam kuliah yang lepas kita telah membincangkan tentang kelebihan suratul Fatihah. Kelebihan surah Al-Fatihah. Kita cerita tentang maksud dan juga fadilat. Antara yang kita kongsikan, suratul Fatihah ialah satu-satunya surah yang diturunkan khas kepada Nabi, tidak kepada Nabi-Nabi sebelum ini. Suratul Fatihah tidak ada di dalam Taurah, tidak ada di dalam Injil, tidak ada di dalam Zabur, tidak ada di dalam mana-mana wahyu yang diturunkan sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata Al-Fatihah ini Allah Azza wa Jal memilih, mengangkat kedudukanku dengan hanya memberikan surah ini kepada aku. Kemudian suratul Fatihah satu-satunya surah yang diulang oleh kita di dalam sehari sekurang-kurangnya 17 kali. Belum dikira dengan salat sunat yang fardu saja 17. Kemudian suratul Fatihah juga bertindak, berfungsi, boleh menyembuhkan penyakit, boleh dijadikan sebagai jampi penawar, ar-ruqyah, seperti mana dalam hadis yang direkodkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Dia cerita dia jampi orang. Dan banyaklah lagi kalau kita nak tengok suratul Fatihah ni, kelebihan dia dalam kuliah kita yang lepas. Pada malam ini tuan-tuan kita nak tengok satu lagi kelebihan untuk
kita mengambil peluang membanyakkan membaca apa yang disebut oleh Nabi berhubung dengan kelebihan surah Al-Ikhlas, atau lebih kita sebut dengan surah Qul Huwallah lah, kan? Surah Qul Huwallah. Baik, kalau kita tengok dalam satu hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha falamma asbaha jaa'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dhalik lahu wa ka'anna ar-rajula yataqalluha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi innaha lata'dilu thuluthal Quran. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Apa kelebihan yang pertama yang selalu tuan-tuan dengar? Suratul Al-Ikhlas, Suratul Ikhlas, Surah Al-Ikhlas ni menyamai thuluth, 1/3 Al-Quran. Apa maksud menyamai 1/3 Al-Quran? Kalau kita kata 1/3, ada baki lagi 2. Di kalangan ulama menyebut bahawa maksud apabila Nabi kata surah Al-Ikhlas menyamai la ta'dilu, menyamai 1/3 Al-Quran, maksudnya Al-Quran isi kandungan dia terdiri daripada 3 perkara besar. Al-Quran ada 30 juzuk, 114 surah, 6,000 lebih ayat, ada 3 tema besar dalam tu. Yang pertama, Al-Quran 1/3 bercakap tentang Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, kebesaran dan kekuasaan Allah, tauhid kepada Allah, akidah. 1/3 Quran tajuknya berhubung dengan akidah Allah, iman. 1/3 lagi berhubung dengan syariah, hukum hakam, berhubung dengan salat, zakat, haji, hudud, munakahat, jinayat, muamalat, siasah, politik. 1/3 ni dia ada konten dia apa? Ahkam, hukum hakam. Ahkam syariah, hukum hakam syariat. Kita ada akidah, kita ada syariah, dan yang ketiga Al-Quran, isi kandungan dia, konten dia, maklumat yang ada di dalam Al-Quran. Yang terakhir apa dia? Sejarah umat terdahulu, cerita. Sebab itu ada tajuk kisah-kisah Al-Quran. Betul tak? Ada kisah Nabi Musa, ada kisah Nabi Lut, ada kisah Nabi-Nabi, kisah Nabi-Nabi, kisah Nabi Sulaiman, kisah Ashabul Kahfi, kisah Zulqarnain. Cerita apa lagi dalam Quran? Banyak.
Sebab itu kalau tuan-tuan tengok kuliah kita di Masjid Guring Pau, kita dah baca tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Dia cerita Ashabul Kahfi, cerita Ashabus Sabt, cerita orang yang ditukar menjadi kera pada hari Sabtu. Jadi maksudnya dalam Quran ni 1/3 soal akidah, 1/3 soal syariat, hukum hakam, 1/3 lagi tentang cerita-cerita umat terdahulu. Sebab itu tuan-tuan, Al-Quran, kita sebut sikit sebelum kita nak cerita Al-Ikhlas ni. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Quran kepada orang Arab, Quran kata apa kat Nabi? Quran kata dekat Nabi ni tukang sihir. Tukang sihir. Dan Nabi SAW, apabila manusia, tuan-tuan, benda yang paling memberi kesan kepada manusia, dua benda: ucapan dan tulisan. Sebab itu manusia menjadi ta'assub, manusia menyokong, manusia membantah. Yang menggerakkan manusia, yang mempengaruhi manusia, yang membentuk pemikiran manusia, ucapan dan tulisan. Sebab itu dalam hadis Nabi kata, inna minal bayan sihrun. Ucapan adalah sihir. Sebab itu tuan-tuan tengok orang-orang yang Allah Azza wa Jal berikan kelebihan. Sebab itu ketika Nabi Allah Musa alaihi salam dilantik menjadi Rasul, dia ada masalah tutur kata. Ada sebahagian kata dia ada masalah gagap, ada kata dia ada masalah pelak. Dia meminta Allah melantik Nabi Harun yang fasih, yang petah bercakap untuk membantu dia. Kerana ada kesan kepada ucapan itu. Sebab itu kita tengok ucapan ini boleh membangkitkan semangat orang, dan orang sanggup berperang kerana ucapan. Sebab itu bila Nabi SAW, dan tuan-tuan kena tahu orang Arab memang hebat syair ni. Mereka tak ada TV, mereka tak ada hiburan, apa-apa pun syair. Sebab itu orang yang boleh bersyair, seperti mana yang kita baca Hasan bin Thabit, sahabat Nabi, dia syair, dia hebat. Sebab itu di zaman Arab, kalau tuan-tuan baca, dia ada suq uqas, pasar uqas, pasar tempat orang pergi baca syair. Jadi bila Nabi SAW, tuan-tuan tengok Quran. Quran ni dia ada balaghah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dia macam pantun. Lam yalid wa lam yulad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Hujung-hujung dia sama. Dia adalah dalam istilah balaghahnya, dia ada sajak, dia ada istilah-istilah yang menunjukkan sastra. Jadi bila orang Arab yang pandai bahasa, yang hebat dalam sastra dengar Quran, dia kata yang ni orang tak boleh tulis ni. Kalau manusia tak boleh karang macam ni. Dan bila orang dengar, tuan-tuan, orang rasa nak dengar lagi. Itu orang panggil sihir. Orang terpukau. Macam tuan-tuan pergi pasar malam kan, dengar orang jual ubat. Mungkin awal tak ada niat nak beli. Dengar dia punya goreng, dengar dia punya syarahan, 2 botol. Yang kata ucapan tu, kata-kata yang manis. Sebab itu manusia
Walaupun dia ada kuasa, dia tak boleh bunuh orang yang terpengaruh dengan ucapan dan tulisan. Lepas itu kalau tuan-tuan baca dalam sejarah kebangkitan manusia, sejarah revolusi manusia ni digerakkan oleh tulisan ni. Ada tuan-tuan baca dalam sejarah kan? Sejarah ni bagus. Dia cerita macam mana jadi dulu. Tengok orang dulu-dulu baca, ada majalah-majalah yang masyarakat baca. Sebab itu Quran, salah satu kehebatan dia bahasa, ucapan dia, susun atur kata-kata dia tu, mesej dia. Bila orang dengar Quran, orang rasa nak dengar, orang terpukau. Yang tu yang kata Quran. Hatta jin bila dengar, dia kata apa? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jin tu, inna sami'na qur'anan ajaba, kami telah mendengar bacaan Quran yang ajaib. Yahdi ila rusyd, dia telah memberikan kami petunjuk. Tu yang kata ungkapan Quran, ucapan Quran, bahasa Quran. Sebab itu kalau tuan-tuan dengar orang berucap, tuan-tuan baca tulisan, dia akan lekat dalam fikiran dan dia akan membentuk corak fikir tuan-tuan, dan tuan-tuan akan terpengaruh. Sebab itu Allah Azza wa Jal jadikan Quran ni mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Baik. Jadi bila Nabi kata la ta'dilu thuluth, Quran ni sepertiga, Al-Ikhlas ni sepertiga Quran, menunjukkan apa? Konten, isi kandungan surat Al-Ikhlas menyamai 1/3 isi Al-Quran. Itu makna dia. Sebab di dalam surah Al-Ikhlas dia bercakap tentang Tuhan. Qul huwallah. Daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang terakhir semua tentang Allah. Allah Maha Esa. Allah tempat kita bergantung. Allah tempat kita meminta. Allah tempat kita berdoa. Allahus Samad. Kemudian kita masuk lam yalid wa lam yulad, menafikan bahawa Tuhan itu ada ibu ayah dia, Tuhan itu ada anak dia, Tuhan tidak berhajat kepada makhluk, Tuhan tak sama dengan makhluk, Tuhan tak menyerupai makhluk, makhluk lemah, Tuhan tak. Kan? Dan kita mengata walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesiapa makhluk yang setara dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi konten, isi dia tu apa dia? Dia punya jus dia tu mentauhidkan Allah. Pasal tu nama dia Al-Ikhlas. Apa dia makna ikhlas? Apa makna ikhlas? Ikhlas ni iaitu mentauhid, membersih, memurnikan hanya kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan, walaupun ada riwayat yang kata maksud 1/3 surah Al-Ikhlas ialah seperti kita mendapat pahala kita membaca 1/3 Quran lah. Maksudnya sekali kita baca Al-Ikhlas, pahalanya sama seperti 1/3 kita baca Al-Quran. Kalau kita baca 3 kali, maksudnya kita khatam keseluruhan Al-Quran. Itu satu pendapat, satu riwayat. Walaupun sebahagian ulama dia ada bincang sikitlah tentang riwayat tu. Tapi maksud Al-Ikhlas 1/3 tu maksud apa? Isi kandungan dia. Maknanya Al-Ikhlas tu cerita tentang 1/3 Quran. Dua lagi apa dia? Dua lagi hukum. Pasal tu dalam Al-Ikhlas tak ada hukum. Dalam Al-Ikhlas tak ada sejarah, tak ada cerita. Yang ada Allah, Allah, Allah. Itu yang pertama. Baik.
Kemudian tuan-tuan, kita tengok pula hadis yang kedua, kelebihan al-ikhlas. Kelebihan al-ikhlas yang kedua, iaitu daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله يحبه. Ini lagi satu hadis kelebihan surah Al-Ikhlas. Daripada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, bahawasanya Nabi telah menghantar seorang lelaki bersama dengan sekumpulan pasukan tentera Sariyah. Sariyah ni dia kecil sikit. Kalau pasukan batalion gerombolan besar tu, perang tu, dia panggil lain lah sebutannya. Tapi kalau dia sebut Sariyah, Sariyah ni artinya satu pasukan kecil untuk, dia taklah bertujuan perang, dia lebih kepada bertujuan untuk pergi buat risikan. Jadi tak ramai lah dalam kumpulan ni. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim. Menariknya, lelaki ni apabila dia menjadi imam kepada kumpulan tersebut, dia akan menutup bacaannya dengan qul huwallahu ahad. Ada dua makna kita boleh faham. Satu, Allahu Akbar, dia baca suratul Fatihah, lepas tu dia baca satu surah yang lain, lepas tu dia akan tutup dengan Al-Ikhlas. Rakaat yang kedua pun dia buat sama juga. Dia baca suratul Fatihah, lepas tu dia baca lagi satu surah, tapi akhirnya dia akan baca Al-Ikhlas. Itu maksud kita boleh faham dia tutup dengan Al-Ikhlas. Atau kita boleh faham macam ni lah, Allahu Akbar, dia baca apa-apa surah yang lain, ataupun tapi whatever pun, yang kedua Al-Ikhlas. Dia boleh dua faham. Satu, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Lepas tu katalah dia baca tabat yada bilahabin wa ta'qa, tapi sekali qul huwallahu ahad. Dia mangkit rakaat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dia baca apa lagi? Katalah dia baca ara'aital ladzi yukadzib. Tapi qul huwallahu ahad mesti ada. Itu kita boleh faham macam itulah, pasal dia kata dia menutup dengan qul huwallah. Ataupun kita juga boleh faham rakaat pertama apa-apa surah, tapi rakaat yang kedua dia akan tutup dengan Al-Ikhlas. Rakaat ketiga, yang keempat tak ada lah, pasal tak baca surah. Baik, depa report benda ni pi kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia duk ulang baca Al-Ikhlas. Dia duk baca Al-Ikhlas, dia duk baca Al-Ikhlas, dia duk baca Al-Ikhlas. Dia bagi tahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma raja'u, tengok, falamma raja'u, apabila mereka balik kepada Nabi, zakaru dzalika lin-nabi, mereka menyebutnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bercerita ni, kami ni jadi tu imam, dia ni jadi tu imam, qul huwallah, qul huwallah, qul huwallah. Lepas tu Nabi SAW kata, seluhu, tanya, li ayyi syai'in yasna'u dhalik, apa alasan dia yang dia duk baca Al-Ikhlas ni tiap-tiap kali semayang, tiap-tiap rakaat ni, cuba tanya dia pasal apa. Fasa'aluhu, mereka pun pergi tanya, hang buat pasal apa? Mula mereka tak tanya, mereka pergi cerita kat Nabi. Nabi suruh tanya, mereka pergi tanya. Pasal Nabi ni dia punya sifat dia macam tu lah. Apa dia sifat dia? Dia akan mengambil tahu sebelum memberi pendapat atau hukum. Nabi SAW ni perangai dia akan tanya.
Sebab itu kalau kita baca dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi tak akan terus bagi hukum, dan Nabi tak akan terus tegur, Nabi tak akan terus hentam, melainkan dia akan tanya. Contoh dalam hadis lain, kita bawa satu dua contoh. Satu hari Nabi SAW berkhutbah dalam hari Jumaat. Kemudian masuk satu orang, terus dia duduk, dia tak salat tahiyatul masjid. Nabi berkhutbah, Nabi tanya dekat dia, tengok style Nabi. Nabi tanya, ar-raka'ata raka'atain. Nabi tanya kepada apa dia ni, lelaki tersebut, ar-raka'ata raka'atain, adakah engkau telah rokok 2 rakaat? Nabi tak kata, hang mangkit pergi mayang 2 rakaat. Ada pula mai pergi duduk terus. Jakun mana ni? Yang tu kita kan, pantang nampak sikit, ada buah sikit, tenyeh rapat nah. Tak, Nabi tak. Nabi tanya, ar-raka'ata raka'atain, kau dah rokok ke? Barangkali dia semayang di luar, kan? Dia dah semayang di luar, lepas tu dia masuk pasal dia tak nak ganggu majlis. Contoh macam ni lah, satu orang mai kuliah, dia lewat, dia salat tahiyatul masjid di luar, lepas tu dia masuk mai duduk kat kita. Kita tengok-tengok dia mai masuk, dia duduk. Hang mangkit ngaji saja tiap-tiap malam, yang ni pun tak erti. Dia tahu nanti saya aku mayang dah di luar, aku tak mau duk ganggu tu, aku mai masuk duduk ni. Tak kemalu kita. So Nabi tanya. Cuma saya nak komen sikit. Orang kita, saya tak tahu apa alasan dia buat perbuatan ni, cuma saya nak perjelas sikit lah. Hari Jumaat, apabila kita masuk ke dalam masjid, kita yang belum salat, terus kita salat. Kita salat. Kalau kita main-main masjid, kita nak duduk, kita salat. Walaupun jumhur mazhab kata tahiyatul masjid sunat. Jumhur kata sunat. Kita boleh duduk, tak berdosa. Tapi kita tak boleh juga nafikan bahawa Nabi memang stres lah tahiyatul masjid. Okey, tak apa. Apabila satu orang masuk ke dalam masjid, dia salat, lepas tu azan, dia jawab azan. Tapi kalau satu orang masuk, azan dah, apa yang dia nak kena buat? Dia terus salat. Tidak ada larangan mendirikan salat ketika azan. Saya ulang sekali lagi, tak ada larangan salat tengah azan. Tak ada. Kita masuk hari Jumaat, orang duk azan, dah kita sibuk, dah kita kalut, dah kita lambat, mai orang duk bang, terus salat. Tak payah duk terpacak tengok orang. Masuk, Allahu Akbar. Nabi kata, kum warka' raka'atain wa tajawaz. Mangkit, buat 2 rakaat, perengkah buang. Apa makna perengkah? Ini dah mai sayuk, mayang depan orang. Allah. Oh, tak eloklah. Pasal semayang depan orang ni. Alhamdulillah. Tengah jam, elok-elok tu imam pun, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani. Dia pun bagi salam. Punya lama semayang. Bangkit buat galut-galut nak dengar khutbah. So bila kita masuk, terus salat, terus semayang. Dia kata rugi tak jawab azan tu. Terlepas nak jawab azan, ramai awal sikit minggu depan. Itu je boh dia, mai awal sikit minggu depan jawab azan. Pasal kita fokus kita, kalau tuan-tuan jawab azan, saat lagi tu imam akan mula khutbah, dia akan hilang khutbah tu. Terlepas khutbah tu, salat, duduk, dengar. Elok-elok kita pun dia azan, kita pun salat apa semua. Saat lagi dia mula khutbah, fokus dengar. Ini dah orang azan, dia duduk tunggu. Okey. Habis azan, Allah
Orang duk khutbah, tak boleh manfaat, tak dengar juga khutbah. Lepas dah bagi salam, orang dah tengah khutbah dah. Lepas tu dia pun ambil gaya. Lena. Tu yang 10 kali khutbah, tak berubah-ubah ya. Tak sampai. Fokus, mari. Sebab itu apa-apa saja aktiviti, stop. Fokus, stay fokus kepada khutbah. So tak ada larangan dalam tajuk dan isu itu. Baik, sekarang saya nak sambung balik. Dalam hadis yang lain juga pernah Nabi SAW satu hari dia habis salat, dia bagi salam, dia tengok belakang ada 2 orang lelaki tak salat. Sebab kita bila masuk masjid, kita kena masuk dengan jamaah walaupun kita dah salat ke apa ke. Tuan-tuan dah salat main masjid, orang duduk sembahyang, tuan-tuan masuk. Kalau tak mau duduk luar. Kalau tak mau, pergi duduk luar, pergi duduk menyembang di luar, tak apa. Pasal dia mana-mana masjid pun, tuan-tuan, mana-mana masjid pun dia akan ada haluan kiri. Mana-mana masjid pun ada. Masjid ni dia ada satu, dia panggil golongan berhaluan kanan. Hak ni yang jenis bila kuliah dia dengar apa-apa program dia duduk dalam masjid. Ada satu lagi dia panggil golongan berhaluan kiri, pemberontak, golongan radikal ni. Yang ni bila ada kuliah-kuliah apa, dia akan bawa teh kopi apa semua pergi berjembang di luar. Depa ni ada geng komentar kuliah. Oh dia duk kata ni, oh ni ada kata, oh ni ada ni. Ni geng ni. Geng hak rebuh tak empuk ni. Kan? Geng yang duduk di luar ni, geng tak ada tiket ni. Sekali lagi habis, sekali lagi elok orang nak qomat, dia pun tok den rokok dengan busuk mulut masuk mai sembahyang. Balik pi, bini tanya, kuliah apa malam ni? Aku tak tahu tak tu ceramah apa. Memang hang tak tahulah, hang duk sembang ni luar. Tak ada manfaat lah. Rahmat duduk dalam, bukan duduk luar. Rahmat Allah nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Dalam masjid, bukan luar. Sebab itu tuan-tuan, golongan-golongan yang nak bersembang di luar ni, saya nasihat pi balik atau menyembang di kedai lain supaya tak menampakkan buruknya imej masjid. Bila orang mai tengok kita duk menyembang di luar. Ada setengah masjid pula dia buat pot pula, dengan sofa apa semua, duk menyembang di luar. Saya abang kat AJK, minggu depan kursi ni pi buang. Kalau tidak saya tak mau mai dah. Buang kursi ni. Dia bagi ruang pula dia nak menyembang. Kita bila majlis orang mai, hormat. Kalau kita tak suka, kita tak dengar, kita kena hormat tetamu mai. So kita dengar, duduk dengar. Bukan kita pergi buat pula mini kuliah di luar. Lepas tu komen pula orang yang duduk mengajar tu. Lepas tu boh pula. Dari pagi tadi sembang tajuk Perdana Menteri lantik anak dia, sampai ke malam duduk tajuk tu lagi. Pagi tadi lepas subuh pergi duduk sembang dah kedai tu. Maghrib, lepas maghrib sambung lagi. Pilihan raya pula tak lekat pun jadi calon. Kalut lebih puak ni. Puak kalut ni orang duk kalut lebih. So hadirin mukminin, lepas tu mereka duk tengok kita dalam hidup ni tuan-tuan. Mudah ya. Kalau kita nak banding kita baik, kita hendaklah banding dengan orang yang lebih baik daripada kita. Barulah kita baik. Dalam tabiat manusia ni, kalau dia nak nampak baik, dia kena compare dengan orang yang lebih baik. Sebab itu Nabi SAW dalam urusan dunia, Nabi akan suruh kita tengok siapa? Orang yang rendah, supaya syukur. Tapi dalam urusan akhirat, unzur, Nabi kata tengok kepada orang yang lebih baik. Tuan-tuan, kalau benda akhirat duk compare, saya sebut ni pasal apa? Pasal bila biasalah dia kata, depa kata kami buat, depa pun buat. Kita kalau nak jadi baik, kita kena banding dengan orang yang lebih baik lah. Baru kita akan jadi baik. Itu tujuan kita. Perbandingan itu sebenarnya adil. Pasal apa hang tak sembahyang subuh, aku sembahyang lohor, dia tu subuh dengan lohor pun tak sembahyang, mana baik aku ke dia?
Pasal apa hampir banding dengan orang yang tak sembahyang subuh dengan luhur tu? Hampir banding dengan orang yang sembahyang semualah. Itu baru betul. Tuan-tuan kalau nak banding, contoh saya bagi ya. Dia kata siapa hang tak pakai tudung? Dia kata aku tak pakai tudung pun aku tutup yang lain. Dia tu lagi teruk, tak pakai apa langsung. Oi, kalau kita duk banding dulu tu tuan-tuan kalau. Maka dalam hidup Nabi SAW suruh kita banding dengan orang yang lebih baik. Supaya apa? Supaya kita akan bersaing untuk menjadi lebih baik. Dalam akhirat tengok orang yang bagus. Kalau kita semayang fardu saja, kita tengok orang yang semayang fardu dan semayang sunat. Supaya apa? Supaya kita tengok hang semayang fardu, dia fardu pun buat, sunat pun buat. Kita akan bersaing dengan dia. Lepas itu bila tuan-tuan mari, tuan-tuan semayang berjamaah, tuan-tuan semayang sunat, tuan-tuan dengar kuliah. Orang yang tak dengar kena banding dengan tuan-tuan. Dia tak boleh banding dengan orang tak mai. Dia tahan aku tengok tak mai, tak dengar kuliah. Aku tak dengar kuliah pun aku mai jemaah. Jiran aku bukan kata kuliah, jemaah pun tak mai. Maka tanya. Hadirin mukminin. Baik, kita sambung balik. So Nabi SAW tanya dia. Nabi tanya dia. Pergi tanya dia pasal apa? Dia kata, "Li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha." Aku ni duk baca Al-Ikhlas berulang-ulang kali kerana dia adalah sifat Allah. Dia adalah dalam tu mencerita tentang kebesaran Allah, tauhid. Allah itu apa? Maha Esa, lam yalid wa lam yulad, tak ada anak, tak diperanakkan. Aku suka isi dia tu sangat hebat. Dia suka. Kemudian Nabi SAW sebut, Nabi kata apa? Nabi kata pi habaq dekat dia. Kalaulah itu alasan dan sebab kenapa dia suka baca Al-Ikhlas, kerana dia suka makna isi ayat-ayat dalam Al-Ikhlas, pi habaq dekat dia, Allah cinta pada dia. Jadi siapa yang suka baca Al-Ikhlas, mencintai Al-Ikhlas, kelebihannya Allah membalas cinta dia. Cinta yang berbalas. Benda yang paling menyakitkanlah hati dalam dunia kita ni, cinta yang bertepuk sebelah tangan tu, cinta yang tak berbalas lah. Ini bukan nak banding dengan hadis ni, tapi nak cerita dalam kehidupan kita. Kalau kita saja cinta, kawan tu tak cinta kita, satu benda yang menyakitkan lah. Tapi kita akan seronok kalau cinta berbalas. Apatah dalam hadis ni Allah Azza wa Jalla kata dia suka, aku mencintai dia, dan cinta Allah itu tak sama dengan cinta kita. Nampak? Itu kelebihan yang kedua. Kita tengok kelebihan yang ketiga. Iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Qal aqbaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasami'a rajulan yaqra. Kata Abu Hurairah, satu hari aku berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'a rajulan, kemudian kami mendengar seorang lelaki membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajabat. Abu Hurairah kata aku berjalan dengan Nabi, dengar orang baca Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bila Nabi dengar dia baca, Nabi kata wajabat. Nabi respon, Nabi bagi komen wajabat. Bahasa Melayunya wajib. Abu Hurairah kata aku dengar aku jadi pelik. Duk tak duk Nabi kata wajib. Tuan-tuan jalan dengan satu orang, kemudian tiba-tiba duk tak duk dia kata wajib. Mesti kita tanya wajib apa? Pasal apa? Wajib kat siapa? Apa yang wajib? Qul ma wajabat. Aku tanya dah Rasulullah, apa yang wajib? Wajib ni maksudnya confirm lah, pasti. Qal al-jannah. Wajib yang aku maksudkan itu untuk orang yang kita dengar dia baca Al-Ikhlas,
jamin untuk dia satu tempat dalam syurga. Itu dia tuan-tuan, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Maksudnya membaca Al-Ikhlas satu jaminan, confirmation tempat dalam syurga. Tapi jangan silap faham pula, sekejap lagi mangkit pagi Al-Ikhlas, luhur dak, asar dak, maghrib. Abang tak mayang ah. Wajabat. Bini dia pula kan jenis mudah ditipu. Wajabat. Apa makna wajabat? Aku ni dah tempat dalam syurga dah. Pasal Al-Ikhlas aku tak tinggal. Betul lah abang, Al-Ikhlas tak tinggal, tapi As-Subuh, Al-Luhur, Al-Asar, Al-Maghrib semua abang tinggal. Tak. Al-Ikhlas wajib lah. Bini dia kata, ingat kuih mengaji, kuih pandai, kuih mengaji, kuih pelik. Kita bila baca hadis-hadis Nabi kata, siapa buat macam ni syurga, siapa buat macam tu syurga, dengan kita tak nafikan perkara asas. Ini ialah sebagai satu tambahan kepada apa yang memang wajib lah. Maksudnya kita dah ada satu support yang kuat. Tuan-tuan macam ni lah, contoh macam ni. Hang orang pelih, mereka kata siapa yang orang pelih memang mereka akan ambil kerja. Siapa yang orang pelih dia akan ambil kerja. Itu bukan bermakna kita meh-meh habang dekat interview tu, saya orang pelih. Apa satu kita tak payah duk bagi, apa satu tak payah duk tanya, habang memang orang pelih. Betul lah, orang pelih tu faktor besar lah kami ambil, tapi nak kena tengok juga orang lain. Kan? Macam tu lah. Kan? Boleh faham? Boleh faham ah? No? Baik. Kemudian yang keempat, surah Al-Ikhlas, kalau kita tengok daripada Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu an, dia kata, baina ana aqudu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rahilatahu fi ghazwatin idza qala ya Uqbah qul fastama'tu thumma qala ya Uqbah qul fastama'tu faqalaha الثالثة فقلت ما أقول فقال قل هو الله أحد فقرأ السورة حتى ختمها ثم قرأ قل أعوذ برب الفلق وقرأت معه حتى ختمها ثم قرأ قل أعوذ برب الناس فقرأت معه حتى ختمها ثم قال ما تعوذ بمثلهن أحد. Kata Uqbah, satu hari aku dengan Nabi SAW dalam satu perjalanan nak pergi perang. Tiba-tiba Nabi SAW sebut kepada aku, ya Uqbah, qul. Uqbah, baca. Aku kata, ya Rasulullah, nak baca, aku dengar ni. Macam kita kata kat anak kita, baca abang. Baca apa ya? Baca abang. Baca apa ya? Kita duduk bang dengar ni, kita duduk tunggu nak dengar ni. Ayah kita kata, baca abang. Baca apa ya? Sebut nak suruh kita apa? Give attention, bagi full perhatian. Nabi kata, Uqbah, baca. Uqbah kata, ya saya dengar. Nak baca apa? Suruh baca tapi tak habang. Sebut lagi, Uqbah baca. Apa dia nak baca? So kita jadi merontau, tertanya-tanya nak baca apa. Kali ketiga kata Uqbah, baru Nabi baca Qul huwallahu ahad. Aku pun baca dengan dia sampai habis surah. Lepas tu Nabi sambung Qul a'udzu birabbil falaq sampai habis surah. Aku pun baca dengan dia sampai habis. Qul a'udzu birabbin nas. Aku pun baca dengan dia sampai habis. Habis 3 surah ni Nabi kata apa? Siapa-siapa yang baca ketiga-tiga surah ini, sesungguhnya dia akan mendapat perlindungan daripada segala keburukan. Pasal itu 3 surah ni kita nama apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kita sebut sebagai Al-Mu'awwizat. Al-Mu'awwizat.
Kalau kul a'udzu birabbil falaq dengan kul a'udzu birabbin nas, nama dia al-mu'awwizatan, al-mu'awwizatain, dua pelindung. Kalau buh sekali dengan al-ikhlas, baca juga al-ikhlas, al-mu'awwizat, pelindung. So antara kelebihan al-ikhlas, dia melindungi kita daripada sebarang bentuk gangguan, sama ada keburukan daripada niat manusia, perancangan manusia, jahat fitnah manusia, perancangan manusia nak memberikan sesuatu yang tak elok kepada kita, nak kenakan kita, atau daripada gangguan syaitan, makhluk halus, ghaib bantu apa semua ni, kita dah. Pasal tu salah satu daripada nama al-ikhlas, surah yang melindungi, kan? Tuan-tuan azan tu, sekejap lagi kita sambung sikit apa yang tuan-tuan boleh buat lagi dengan al-ikhlas.
Baik tuan-tuan. Sebab itu kalau kita tengok al-mu'awwizat, 3 qul ni sangat mujarab dalam urusan ruqyah. Sebab dalam hadis tadi ni dia kata pelindung. Jadi sebab itu kalau tuan-tuan tengok antara perkara yang mesti kita baca. Tuan-tuan boleh baca juga, semua boleh baca. Tuan-tuan sama ada rawat diri, pasal itu dalam hadis Aisyah, Nabi dia baca, dia tiup. Tapi dalam hadis tu dia tiup dulu. Dia tiup dulu pun boleh. Sebahagian ulama kata kita baca dulu, lepas tu kita tiup. Kemudian pun tak apa. Nabi SAW dia tiup, lepas tu dia baca, dia sapu ke badan. Artinya satu orang tu dia boleh ruqyah diri dia sendiri. Tuan-tuan kalau tak ada orang nak tolong baca kat tuan-tuan, tuan-tuan boleh baca sendirilah. Baca 3 qul, sapu tempat yang sakit. Ataupun tuan-tuan mengalami gangguan ke apa, semua boleh baca. Sebab dia berfungsi melindungi kita daripada sebarang bentuk gangguan. Pasal itu ada hadis, sekurang-kurangnya kita baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi SAW kalau kita tengok daripada Muaz bin Abdullah, dia kata Nabi SAW sebut, siapa yang baca qul huwallahu ahad 3 kali pada waktu petang dan waktu pagi, hina tumsi wa hina tusbih 3 marrat, 3 kali. Qul huwallah 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. 3 3 3 9 lah. Lepas tu saat ni 3 3 3. Nabi kata apa? Takfika min kulli syai', dia akan melindungi engkau daripada sebarang bentuk bahaya. Cukup, yang lain tak gaduh dah. Itu hadis Abu Daud yang mana menunjukkan kita baca Al-Ikhlas 3 kali pagi, 3 kali petang. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, Nabi SAW yang saya sebut tadi dalam riwayat Bukhari, dia baca sebelum tidur. Ni yang mengalami masalah gangguan tidur, mimpi buruk, duk idak basuh kaki ya. Baca tak? Kan? Juruh kaki sampai kecut. Baca. Kan? Nabi SAW apabila sampai di tempat dia nak tidur, dia akan mengumpulkan tangannya. Lepas tu apa yang dia buat kita tengok. Jama'a kaffaihi, dia pun menghimpunkan tangannya. Thumma nafasa, dia pun step pertama tangan tiup, lepas tu faqara'a, baca, tangan tiup, baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Habis tu yamsahu, masaha yamsahu, dia sapu 2 tangan dia, mastata'a min jasadih, yabda'u bihima ala ra'si wa wajhi wa ma aqbala min jasadih. Dia pun sapu daripada kepala dia sampai ke muka apa semua ni, takat mana mastata' yang boleh sampai lah. Tak pergi sampai datang lutut, panggil bini, hang tolong sambung Ustaz. Tak ada dua kan. Takat mana kita sapu ni cukup. Maksudnya ada sapuan tu ada fadilat dia lah kan. Apa kata Nabi SAW? Ini dalam riwayat Bukhari kan. Baik. Kemudian tuan-tuan juga yang saya kata tadi, yang jampi orang ni, daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW dia buat itulah sapu tangan dia tu. Kemudian apa yang Nabi SAW sebut, falamma ishtaka kana ya'muruni an af'ala dhalik. Apabila Nabi sakit, Nabi suruh aku baca dan buat lagu mana dia buat. Apabila Nabi SAW sakit, dia menyuruh aku melakukan apa yang dia duk buat. Yang ni jampi, dia baca 3 qul kan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian kalau kita tengok juga Nabi SAW menganjurkan kita baca lepas daripada salat. Ini seperti mana yang tuan-tuan telah amalkan. Baik.
Ini adalah apa yang kita ambil daripada kelebihan suratul Al-Ikhlas. Saya nak sebut sikit tuan-tuan. Tajuk kita dah habis, alhamdulillah. Tuan-tuan balik amal ya lah. Apa yang balik tuan-tuan balik amal? Ada 2-3. Kita pertama, negeri ni kita doa jadi negeri yang baik. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik dan Tuhan mengampunkan dosa dan merahmati kita. Pasal itu dalam doa khutbah kita kata, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang diampunkan dosanya, negeri yang dirahmati, dilindungi dan diberikan rahmat daripada sisi Engkau. Adalah 1-2 sahabat hantar video, mereka duk ambil, siapa tak tahu pergi menari sakan lah. Saya pun tak pasti di mana. Cuma bila mereka habaq kata adalah di dataran 360 ada satu expo menari sakan. Macam-macam lah orang komen, kata ni mufti duk buat apa ni? Tapi duk tangkap ngah. Kan? Dalam perlis ni anak sakit perut pun muftilah. Kucing beranak pun muftilah kan. Lepas tu dia kait ni, apa yang sunnah apa ni? Sakan ni kot sunnah dia apa? Sunnah gelek. Orang nak baca ni tak boleh, orang nak baca ni tak boleh, gelek boleh pula. Macam-macam lah kan. Bukan senang nak boleh buah, dan boleh buah tenyek rapat. Tadi kita habaq, apa-apa pun Nabi akan tanya dulu sepatah. Nabi akan tanya dulu sepatah. Mereka sebut pasal, saya sebutlah pasal semua orang tahu. Satu orang, dan dia pun dah buat permohonan maaf, terbuka lah, dia tercakap benda. Kita tegur kawan pun kita tegur. Kalau kawan pun kita tegur. Dia silap cakap, kita tegur. Cuma saya nak sebut, nak bagi tuan-tuan jelas. Pertama, satu kereta masuk mai dalam masjid, singgah Gua Gajah ni, masjid ni, buat benda tak elok. Dalam keadaan masjid tak tahu. Kita pun lalu kot tepi tu, pasal masjid ni tepi jalan, lalu kot tepi tu nampak depa duk menari ke apa? Masjid ni kuih teruk. Ada pula depa pergi buat majlis menari bagi perempuan dalam masjid. Walha kereta mana halau malaun mana masuk mai, depa buat sendiri. Tanya sepatah. Pertama, saya nak, bukan nak jawab, cuma nak habaq. Nombor 1. Siapa penganjur majlis tu? Tu dulu. Siapa penganjur majlis tu? Sebelum kita nak hentam cukup-cukup tu, siapa organizer yang atok penganjur majlis tu? Siapa penganjur dulu? Kalau kata penganjur tu Jabatan Mufti, kita bubuh. Dianjurkan pasal tu dalam majlis-majlis apa akan ada logo jabatan tu, logo, kita nak tahu siapa penganjur. Pertama, bila kita tanya dan telah keluar kenyataan, dia adalah anjuran persendirian, bukan anjuran kerajaan negeri, bukan anjuran jabatan kerajaan, bukan kata jabatan kebajikan ke jabatan mufti telah lagi lah. Anjuran satu pihak syarikat yang duk buat expo ni, depa yang anjur, depa penganjur. Orang lain anjur, orang lain kena. Siapa bagi kebenaran? Tak bagi, kita nak abang. Okey, contoh, geng ada satu keluarga mai nak minta izin dekat masjid nak buat kenduri dalam tapak masjid. Kita tuan-tuan kalau tak setuju, kita kalau tak setuju kita kena adil. Quran kata wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Jangan kerana kebencian kamu, kerana kamu tak suka dengan satu puak, menyebabkan kamu tak adil kepada dia. Kamu tak berlaku adil. Tuhan benci ni orang yang perangai lagu ni, Tuhan tak suka. Keluarga tu menghabaq kat Tok Imam, saya nak buat kenduri ni dalam pekarangan masjid. Tok Imam kata boleh, kena bayarlah sikit 300. Okey, saya setuju.
Yang kedua, kalau nak buat DJ apa, jangan pasang lagu-lagu lah. Sekejap lagi orang nak sembahyang ganggu. DJ boleh alu-aluan apa semua. Menari-menari hang jangan duk buat. Ni apa semua ni, hak tepung tawak apa semua, hak khurafat jangan duk buat. Hampa main makan sudah. Lepas tu sekejap lagi hampa cuci balik. Masjid habaq ah. Depa pun main pasang kemah apa semua. Tu imam takkan nak duduk terpacok tunggu tu. Tu imam balik. Tiba-tiba depa pi buat pandai ke diri. Dalam kita duk larang tu, depa pi menari menyanyi, panggil joget lambak darai mana atau main menari. Kita yang main makan ni tangkap gambar. Viral. Tu imam ni dah pelan teruk dah. Tu imam duk tidur pun termangkit pacak mai. Kan? Nombor satu. Yang tengok tu hampa pi kata apa? Masalah kita tengok, kita tak pi tegur tau. Kita biar. Kalau kita pi tegur, tak jadi modal nak buat isu. Patutnya kalau saya pi majlis tu, kalau saya ada dalam majlis menari tu, saya akan pi tegur. Ni, hampa berhenti. Hampa berhenti. Dok, ni. Macam tu, accident kawan tu duk help me. Kita sat. Okey. Oh, tengok. Tak ada. Viral dulu, model tu. Itu yang jadi. Nampak je maksiat kok mana, tangkap gambar, lepas tu tenyeh mufti. Mufti tak mai. Hang mai. Hang buat apa? Oi, benda ni nak tegur kena jadi mufti lu boleh tegur. Tuan-tuan nampak ada orang duk buat benda tak elok. Bini kata abang, tak elok tu. Abang kan mufti. Tapi benda ni haram. Tak apa. Saya mufti mai. Saya bukan nak defend mufti, tapi orang kita ni dia tak suka mufti, dia tenyih habis kiri kanan, dia tak suka kajian hari ni, dia tenyih. Saya pun tak. Tapi saya nak abang adil lah. Yang buat tu penganjur. Dan tuan-tuan, ni lagi satu juga, kadang-kadang ni dia tak faham. Tuan-tuan nak pergi ambil baju padi, tuan-tuan pergi pejabat mana? Mada. Tuan-tuan jangan pergi ambil pejabat mufti pula. Pasal polis ni dia tak ada pejabat lain lah. Dalam polis ni dia tak ada pejabat lain lah. Semua pejabat mufti. Ambil baju padi, ambil racun tikus, orang menikah ni maksiat apa, semua pejabat mufti. Ni saya nak habaq kat tuan-tuan, yang lulus lesen majlis konsert expo ni bandaran tau, majlis perbandaran. Jadi yang bertanggungjawab tu majlis perbandaran MPK ni. Tu satu lah. Bidang kuasa kita kena bagi jelas sebelum. Pasal tu orang kata sebelum nak sembok, sebelum nak sabu, sebelum nak buat isu, kenal pasti dulu majlis mana yang bertanggungjawab. Majlis perbandaran. Lepas tu majlis pembandaran betul ke dia bagi? Dia pun tak bagi, dia pun buat pandai, dia dah bagi amaran. So tuan-tuan hadirin mukminin. Jadi ini pasal tu kalau kita tuan-tuan dalam rumah tangga kita sebagai ibu ayah, anak kita buat tak elok, di luar pengetahuan kita, takkan kita juga bertanggungjawab? Tuan-tuan beli telefon bagi ke anak tuan-tuan, habaq kat dia abang ni untuk mengaji, dia pergi tengok benda tak elok, siapa tanggung? Orang yang buat. Melainkan pak dia kata, okey, hang mengaji pukul 8 sampai pukul 9. Pukul 9 sampai pukul 12 hang nak tengok apa? Hang tengok. Aku dulu pun tengok. Yang ni. Saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, betul kita boleh berbeza dalam soal politik, dalam soal agama, ada pahaman, ada aliran, ada kecenderungan masing-masing. Saya mungkin ada kecenderungan aliran ni, tuan-tuan ada aliran tu, tuan-tuan ada pahaman tu, saya ada pahaman ni, tuan-tuan ada politik tu, saya ada politik ni. Tapi bila mai pada isu-isu yang melibatkan benda ni, kita kena adil lah. Kita kena adil. Pasal itu kita kata, pemerintah kita doakan yang baik. Siapa jadi pemerintah kita taat. Pemerintah naik kerajaan manapun, kita lah taat, dengar dan patuh. Dan kita kalau benda kita tak suka, kita kena pergi tanya sepatah. Mudah-mudahan benda ni menyelamatkan kita daripada fitnah, menuduh sesuatu yang orang tak buat dan orang tak kata. Mudah-mudahan Allah merahmati saya dan tuan-tuan semua, dan merahmati negeri ni, dan kita semua yang duduk dalam negeri ni, kalau nampak benda mungkar, kita wajib untuk tegur dan cegah. Sebab berlaku di hadapan kita.
aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.